Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. والله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sila ikhwah dikasih salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Hidup Sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan akhlak-akhlak pemimpin dan pengetua, iaitu al-ilmu atau al-akhlaqul ilmiyah. Kita bersama dalam tajuk ini pada siri yang ke-3. Alhamdulillah. Kita sudah tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, selalulah dia bangkit atau dia angkat diri dia, katanya dia tu al-alim, dia tu al-khabir, dia tu al-latif, atau dia mensifatkan diri dia dengan sifatul al-alim, al-latif, al-khabir, allamul ghuyub. Itu semua iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah hurai tentang Allah Subhanahu wa taala, dia mari sebut berkenaan dengan ilmu tu dan mengajar tu kejadian dan mengajar, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dan antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, yang menjadi, dan begitu juga al-Alim, yang Maha mengetahui. Dialah juraja kita. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Apa tu? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Suruh baca. Tu hajar kita. Sebab itulah kita ni dinamakan ummatu Iqra. Ummah ke apa? Ummah yang selalu membaca. Kalau orang kafir baca, orang Islam tidak baca, orang kafir akan dia dapat ilmu. Nampak tu? Orang Islam tak ada baca, ada gapo, orang Islam tu jahil. Sebab itulah hidup dibaca. Siapa baca banyak, siapa belajar banyak, siapa ngaji, siapa gapo, itu saya beri pada dia. Betul lah saya kata allamal insan, tu ajar manusia. Bukan sekadar orang Islam, manusia tak kira. Betul lah kita tengok rena demon ni tu. Tu bukan Islam tapi jadi gotu, jadi besar, jadi profesor, jadi gapo. Sebab dia baca. Betul lah kita kena baca. Betul lah. Ilmu adalah satu, kata sifat itu Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan ilmunya. Di antara malaikat pun sama juga, Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan ilmunya. Nampak tu? Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam dan memuliakan di atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan di atas malaikat bersama juga. Padahal malaikat tu tidak deraka pada Allah, dan selalu dia buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu? Maka fak dia tu rasa kat mana tu Allah Subhanahu wa taala duk memuliakan anak Adam lagi. Sedangkan anak Adam ni mana kata tak tahu lagi dia nak juruh tak juruh. Dia nak sop pan atau mai pan. Tapi dia kata aku tahu perkara yang kamu tak tahu. Betul lah Tuhan ayat kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Sungguhnya aku nak menjadikan di bumi ni sebagai khalifah pengganti. Pio malaikat kedak leh. Jin kedak leh. Dah iaitu manusia. Dan belum turunnya manusia di muka bumi ni ada jin dah duk bercara, bagi kata duduk menetah bumi ni. Belum ni. Tapi fak dia tu banyak pembunuhan. Sebab itulah malaikat kata, macam mana wahai Tuhan kami nak menjadikan khalifah di muka bumi, sedangkan orang dulu tu yufsiduna fil ard, yufsidu fiha, mereka itu merosakkan padanya atau di bumi, wa yasfikud dima, dan mereka itu menumpahkan darah. Bagaimanakah nak melantikkan mereka sebagai khalifah? Tapi Tuhan jawab so ya. Tuhan jawab kata apa? Nampak tu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku tahu perkara yang kamu tak tahu, wahai malaikat aku. Hebat sungguh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala suruh mereka. Suruh mereka itu Tuhan ajar Adam. Tuhan ajar segala ilmu pada Adam. Katanya ilmu nama. Nama ke apa? Ni apa ni? Bukit, ni langit, ni laut, ni tu, ni. Nampak tu? Semua tu Tuhan ajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia ajar Adam semua. Lepas tu dia tanya malaikat. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Tuhan bentangkan kepada malaikat, suruh malaikat tengok. Tengok. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Sekiranya kamu tu benar, wahai malaikat, cuba sebut. Cuba royak. Gapo nama-nama kau ni? Gapo ilmu tu ilmu ni? Maka jawabnya malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka itu berkata, para malaikat, dia kata, maha sucilah Tuhan kami, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, malaikat apa saja yang Tuhan ajar pada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau lah ya Allah, al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Kemudian Tuhan suruh Adam wayak. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Maka hai Adam, cuba sebut nama-nama. Nama-nama mereka itu, atau perkara itu, makhluk itu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Bila Nabi Adam royak ilmu tu ilmu ni, nama tu nama ni, royak habis. Berkatanya para malaikat, berkatanya Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka firman Allah katanya, alam aqul lakum, tidakkah aku pernah kata kepada kamu? Tidakkah aku pernah berfirman kepada malaikat, pada kamulah, ini bahawa aku ni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku tahu. Aku tahu ghaibas samawati wal ard, perkara gaib di langit dan di bumi, atau di bumi atau di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku tahu apa yang kamu melahirkan, menzahirkan, menampakkan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum
taktumun, dan apa yang kamu sembunyi. Dia tahu hak mu tusuk, hak mu winapak, hak mu muzahir, hak mu menyembunyi supaya Tuhan tahu berlaku. Tuhan berbangga dak pe malaikat dia kata dia tu berilmu, dia tu alim. Dah saudara dikasihi. La ilaha illallah. Nah, semua tu kata ilmu tu perkara yang mulia. Dengan sebab ilmu manusia tu mulia. Nampak tu? Dengan sebab ilmu manusia tu dapat kelebihan. Dengan sebab ilmu dan manusia tu dia tu disanjung dan diangkat beberapa darajah dengan ilmu. Sebab itulah Tuhan menjadikan manusia semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Nampak tu? Sungguhnya kami jadikan manusia cukup sempurna. Dalam rupa gambar yang cantik, comel, yang indah. Ahsani taqwim, cukup dia tu. Tetapi Tuhan menjatuhkan dia, radadnahu, menjatuhkan dia ila asfala safilin, kepada bawah patak su. Apa? Baik jahil sekarang. Tak saya mengaji, tak saya gapo, ya turun. Tu lah. Ni mengata ilmu ni boleh mengangkatkan manusia. Ilmu ni boleh mengangkatkan manusia. Kita mai tengok pula tajuk seterusnya, iaitu dalam Quran ni suruh kita tu tidak ada suruh tambah, suruh banyak, suruh suruh izdiyad. Malaikat suruh tambah ilmu. Tak ada suruh tambah rezeki. Rezeki hijau itu tambah rezeki ni pia hijau itu Nampak tu? Ilmu ni lah kita kena apa? Kena bertambah. Kita kena tambah ilmu. Kita berdoa suruh Tuhan tu tambah ilmu pada kita. Sebab itulah. Dalam Quran ni banyak suruh apa? Suruh tambah ilmu. Tambah harta tu nak kaluk dah. Tambah anak Tuhan bagi. Ilmu ni kena belajar, dia kena mengaji. Dia kena belajar, dia kena mengaji ilmu. Lepas tu kita berdoa suruh Tuhan memudahkan ilmu dan menetapkan ilmu kita. Kadang-kadang kita ngaji mari dah 19 tahun. Tak lekat sahabat kepala kita. Sebab gapo? Bukan barakah tu duk mana. Ada kita ngaji. Ngaji habis kriknium. Itu dan ini. Tapi kenapa tidak ada amalan, tidak ada keberkatan dalam hidup kita dengan sebab ilmu kita ngaji. Kadang-kadang ilmu yang kita ngaji maka kepala kita ada juga. Saudara dikasihi. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah. Allah Subhanahu wa taala bila dia tu menjadikan ilmu tu satu perkara yang memberi kelebihan kepada manusia, yang mengangkatkan taraf manusia, selalu dia ajar Rasulullah SAW suruh apa tu? Suruh bertambahkan ilmu atau suruh bertambah ilmu. Saudara dikasihi. Kalau mu nak tanya, wahai Muhammad, mu tanyalah, mintalah supaya Tuhan tambahkan ilmu kamu. Kalau lain tak ada mana, tak ada bunyi tu. Wa qur rabbi zidni mala. Tuhan ku tambahlah harta padaku. Tak ada bunyi mana. Wa qur rabbi zidni aulada. Tuhan ku. Nampak tu? Tambahlah aku anak-anak. Anak Nabi pula tengok, tak ada seorang habuk hidup. Malaikat apa? Malaikat Fatimah. Duk sampai ke Nabi mati 8 bulan, Fatimah tu mati pula. Pak anak yatim lain tak ada, mati kecil-kecil belaka. Ibrahim sendiri pun sama. Payah anak. Dan mana terpayah lekat anak. Beranak dah, Siti Khadijah beranak dah mari ni orang. Tapi, mana tak? Tidak bersama dengan Nabi. Malaikat beberapa orang saja. Abdullah. Nampak tu? Qasim. Tak ada. Dia duduk dengan Nabi mana? Mati kecil. Marinya Ummu Kalsum, marinya Ruqayyah. Nikah dengan Osman, duduk tak lama mati juga. Dua-dua tu pun. Mari pula. Pia.
Ibrahim mari dekat umur Nabi dekat 60, duduk setahun 8 bulan mati pula. Allahu Akbar. Fatimah duduk dengan nikah dengan Ali radhiyallahu anhu bawa Nabi mati. Dia pun duka cita di atas kematian ayah dia. Duduk makan tak lalu, tidur nak nyuruh, sakit. Kesal daripada dia tu apa? Cinta pada ayah dia. Mati 6 bulan lepas Nabi mati. Mana kata itu Nabi nak anak tapi Tuhan tak ada uwi ke dia. Tak ada uwi hidup sebagai boleh ganti dia tak ada. Sebab itulah Tuhan suruh apa? Nabi SAW suruh tamuhkan ilmu. Seperti mana dalam Al-Quran surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala Allahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق. Dan ta'ala maha tinggi, tinggilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Malik yang selaku deraja, Al-Haq dan selaku benar. La ilaha illallah. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Janganlah kamu segera wahai Muhammad. Ta'jal ni dalam surah suratul Qiyamah bersama dah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya Muhammad, janganlah kamu segera gaduh nak baca sebelum Jibril baca sudahlah. Ni mengata Nabi SAW kaca duk turut Jibril, kaca duk itu tak sewi Jibril tu dah tinggal jauh, nama kata tinggal jauh tak ada nak ingat. Lepas tu lah Tuhan kata inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sebenarnya kami nak himpunkan Quran dalam dadamu wahai Muhammad. Jangan gaduh, jangan segera. Seperti ni pak. Dan seperti ni juga wala ta'jal bil Quran. Janganlah kamu gaduh. Gaduh nak mana tahu? Tak ada sudah lagi. Gaduh nak mengapa? Gaduh nak ingat apa, takut terlupa. Okey, dak Nabi SAW dia takut terlupa ya. Nampak tu? Jangan gaduh. Jangan apa mengata? Jangan segera. Segera mengata duk kalau misalnya orang duk mengajar orang duk baca, kita pun turut baca laki dia, takut kita terlupa ya. Kau dulu dengar sosok. Mengata cara-cara dia tu. Pasal puasa wahai Muhammad. Kami nawi inna alaina jam'ahu, maknanya hifzahu fi sadrika. Kami nawi kamu ingat. Kami sendiri nawi kamu ingat. Sebab tu ingat Quran ni taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pilih kita dah tu. Boleh ingat Quran. Kalau lah payah ngapa nama tu, kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh ingat, boleh gapo. Sebab itulah Nabi sendiri pun Tuhan jamin kata, janji kata dia nak jam'ahu, Tuhan nak hipung, nak ingat, nak Nabi ingat sifat dalam dada dia tu. Lepas tu saya kata apa? Tuhan firman katanya wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, doalah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Ilmu hak kita duk boleh, hak ustaz duk boleh. Sikit saja kalau nak banding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana? Seperti kita celup tangan kita dalam air, kita akak titik itulah ilmu kita. Allah sikit, ustaz sikit ya. Sebab itulah kita berhajat pada ilmu. Janganlah kita kata alim ulama, so sikit alim ulama, dia betul lah alim ulama. Biar alim, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu kita kena kata wallahu a'lam. Nabi sendiri dia ayat kata. Apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Nampak tu? Wallahu a'lam. Mana kata? Allah lah yang lebih mengetahui. Betul lah. Kita ni tak ada duk. Ada sikit sebanyak je. Saya pandai di segini, saudara banyak lagi. Saudara pandai bucut tu. Masing-masing. Lepas tu kita tu pergi marilah. Ada yang ni bijak di segi kanis sah.
kita tupai dia. Dia mana bijak dari segi hadis, tupai dia. Dia mana bijak dari segi akidah, kita bijak, kita ikut dia. Dia mana bijak dari segi tafsir, kita ikut dia. Tak ada atas orang tu, ilmu alim ulama dia tak ada. Saya Fatih tengok, biar tak kecek. Alim ulama, tak ada biar kecek, kita dah kecek. Orang dia tu alim ulama. Kalau dia ada kali, dia murih pada kita, yangi. Sebab apa? Sebab oleh ke akhlakul ulama, dia ada tawaduk. Gapa tawaduk? Dia ada rendah diri. Nampak tu? Betul lah mengata fak dia tu yom pergi mari. Fak dia tu ulama tu fak dia hormat pergi mari, fak dia rendah diri pergi mari, saudara dikasih. Betul lah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, hei Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Nampak tu? Maka di sini tu kita dapati Al-Fakhr Razi dia kata, wa fi hadha adallu dalilin ala nafasati al-ilmi wa uluwi martabatihi wa furti mahabbati Allah ta'ala iyyahu haitsu amara nabiyahu bil izdiyad minhu khassatan duna ghairihi. Ini Al-Fakhr Razi dalam tafsir Al-Kabir. Dia kata apa? Wa fi hadha, dan pada ayat ini adallu dalil, setinggi-tinggi, sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwasanya ketinggian ilmu dan kelebihan dia, kedudukan dia pun tinggi, dan Allah SWT dia tu selalu dia kasih kepada orang, kepada ilmu. Allah SWT kasih pada Nabi SAW, maka dia suruh Nabi SAW minta tambah. Tak tambah ke apa? Minta tambah ilmu. Dia ada ilmu, golai mari. Dia ada ilmu, golai mari. Orang ada ilmu nego dengan orang tak ada ilmu nego, ia kena cerak. Panggata lebih orang ada ilmu nego. Orang ceramah, orang ada ilmu ceramah dengan orang tak ada ilmu ceramah, dia beza dah. Orang ada ilmu ni kita tengok bila dia ngajar hadis so 2 3 perkataan, so 2 3 4. Orang tak ada ilmu, dia nak ngajar, dia nak royak, dia nak buat, dia nak ada banyak ke? Cerita rangai banyak ke? Ada go tu, ada go ni. Misalnya, ada cerita royak awi, ada. Royaklah hadis ke gapo ke. Yang ni cerita kau 10%. Cerita 90%. Mengata kita kena beza situ. Orang ngaji, ia beza. Ia beza dengan apa? Ia beza dengan Nabi kata dengan dia sebutkan apa yang yang dia ambil mana. Ambil hadis ke, ambil Quran ke, ambil perkataan ulama ke. Mana kata? Lepas tu kenapa kena kena ada aulawiyat lah. Dengan cara teratur lah. Dengan cara teratur. Ambil Quran dulu, lepas tu mari hadis Nabi, lepas tu mari syarah-syarah para ulama. Jangan pergi luar pada tu. Dia pergi luar pada tu, dia nak jadi ke lain lah. Mana kata? Di sinilah mengata apa yang suruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Hei Tuhanku, tambahkanlah aku ni ilmu. Tambahlah aku ni ilmu. Maka kita pun banyak berdoa kata. Karena apa? Karena semua ilmu yang Nabi SAW dapat tu, baiklah ilmu kauniyah, ilmu kejadian Tuhan ni di dalam dunia kita ni, atau ilmu ghaibiyah, atau benar-benar ilmu benar gaib, ilmu yang akan datang ni. Katanya nak jadi, bila kita mati esok, katanya marinya malakul maut, mari tarik, mari cabutnya nyawa kita, mari ambilnya roh kita. Nampak tu. Mari ni. Banyak perkara lah. Dalam kubur pula gapo jadi, kok tu, kok ni. Dalam kubur. Semua tu kata benar benar kita tak nampak lagi, Nabi tak nampak lagi. Tapi Nabi tahu mana. Kok tu royak ke dia. Betul Nabi sebeda pada kita royak kata, dalam kubur tu akan berlaku sikit-sikit datanya. Kubur kecek. Kubur kata ana baitul wahdah, ana baitud dudah,
ana baitu al-wahsyah. Aku ni umuh ke apa? Aku ni umuh sunyi kesik, aku umuh orang duk sore, aku ni umuh yang penuh dengan ulat. Misalnya, itu semua tu panggil tak? Contoh-contoh lagu tu apa yang berlaku dalam kubur. Dan orang yang ada ilmu dan amalan yang soleh, dia duduk dalam kubur dia tu, dia diluaskan kuburnya sampai pada suk mata mana orang yang deraka dan yang apa yang kata ada kadi, ada gapo dengan Allah SWT, dihimpitkan kuburnya, disepit kubur dia sampai ke tulang rusuk dia ni, tulang dua bau ni, tulang rusuk ni. Dan bang kata tulang rusuk selisih. Allah kepek gitu mu. Tahu mana? Ini benar ghaibiyat, benar gaib. Siapa ajar kita, siapa rakyat pada kita? Tengoklah hadis Nabi SAW. Masa kita duduk dalam perut ibu kita ke apa, siapa rakyat pada kita, kita ada lagu tu, Tuhan rakyat dan Nabi rakyat oleh hadis. Nampak tu? Tuhan kata, Tuhan jadikan kita dapat titisan air mani min nutfatin. Nampak tu? Thumma min alaqatin, daripada titisan air mati jadi stokor darah, stokor daging, stokor ni, tubik. Ni semua mengata benar gaib. Sebab itulah Tuhan ajar belaka. Tuhan tak ada biar. Tak ada biar ajar kita malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Tuhan kata, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Semua tu ayat pertama tadi ayat 113 Nisa, patut ayat kedua saya baca ni ayat Suratul Jin 26-27. Sakut ngapa sakut ingat? Tu ajar kita semua. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Tu ajar apa yang kamu tidak mengetahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan Allah ke atas kamu sangat besar. Sebab itulah mengata kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua tu berkata aku pandai, aku gapo. Kalau kita mengaku tak aku pandai, takabur. Aku pandai, aku tu, aku ni. Takabur tu apa? Qarun dia kata lagu tu dulu. Boy kaya ya gapo ya kau kata innama utituhu ala ilm. Sungguhnya aku boleh harta banyak ni sebab aku pandai, sebab aku bijak, sebab aku ngaji tinggi. Sebab aku doktor, sebab aku profesor, sebab aku yang aku tak ada apa lah aku ni. Aku ni cawe ya aku ni. Aku ni bekah ya. Kita ni bekah ya. Bekah. Sebenarnya apa? Air banyak dalam lagu. Kita ni bekas cetang ya kita. Lepas tu, nak wik air duduk cetang sama ke tak ni, kena bagi kat orang pula. Jadi, al-ulama'u sebagai wi'a'ul ilm. Ulama sebagai apa? Sebagai timur dan bekas dan cetang dan jerek. Dan nak cuah kepada orang pula. Nak bagi pada orang pula. Lepas tu lah kita ada sekolah tu ya. Kita tak ada apa ni. Kalau sekecek juga kita sebagai radio ya. Juga sapa hak Allah. Kita Nabi juga sapa hak Allah. Dan mana-mana kat Nabi tak boleh. Dan apa? Ni syariat Allah. Nabi tak boleh kata hal haram daripada fikir sendiri tak boleh. Nabi tak boleh kata tak aku ni Tuhan, aku ni tak boleh. Aku ni juga bawa hak ya, bawa hak Tuhan ya. Nampak tu? Mengata Nabi sendiri pun bawa jadi messenger. Messenger ni risalah ya. Mengata postman. Buru preseni ya kita. Duk kecek radio. Duk kecek Facebook. Duk gapo. Di kita kosong. Tetapi mengata kita ambil ilmu tu, kita tak pula. Ilmu, patutlah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebab kamu orang yang belajar Quran. Maknanya tadi kita kosong mula-mula. Kita belajar Quran, berpandang, kita ajar orang pula. Kadang-kadang, orang yang ngajar tu mati dulu pada orang yang ngaji. Itu orang yang ngaji tu ngaji pula. Yang ngaji-ngaji, ya reti, ya boleh. Ya ada ilmu sikit, ya ajar pula. Ni mana kata semua tu, semua tu kita tu
kurang belaka. Kita tu jahil belaka. Nah, malaikat Allah SWT ajarkan kita sedikit saja. Nah, betul lah Tuhan kata, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah SWT ajarkan kamu apa yang kamu tak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguhnya kelebihan Allah ke atas kamu sangat besar. Ya saudara dikasihi. Nah, ni mana kata yang kita dapat boleh sampaikan. Nah, kemudian bila kita kelih, kita kelih dalam Al-Quran, Allah SWT dia suruh Nabi dia SAW suruh tambah ilmu. Dan dia suruh pula umat dia, suruh pula dan hamba dia. Dah, kita ni selaku umat Nabi Muhammad dan hamba Allah SWT suruh hamba dia tu bertambah ilmu supaya nak membaikikan, nak memperbetulkan, nak membetulkan akidah-akidah kita tu. Dan boleh betulkan hal keadaan agama yang ada pada kita tu. Dan boleh membaikikan hal keadaan dunia yang kita duduk dalam dia tu. Maka kita dapati bahawasanya Tuhan sebut suruh mengaji. I'lamu wa'lam. Dalam Quran kan i'lamu wa'lamu. Wa'lam. Semua tu hampir-hampir 31 kali. Nampak tu? 31 kali. Tuhan apa? Tuhan suruh kita tu berilmu. Kalau kita tak sengaja teruk benar. Pak Ustaz, kalau saya nak menego, tak ada gapo nego yang kena ngaji. Nampak tu? Baik tu saya tengok orang habis kan talak. Dia nego senang benar. Tak ada dah nak peluh li. Tak ada kena gede minyak li. Tak ada duk tunggu panas li. Dia duk Nah. Ya jual online, jual apa mudah-mudah kan talak. Dia tahu kan talak. Brand tu brand ni apa nama. Oh, boleh apa weh. Duk dia masuk hasil menek. Semenek 100 kok, semenek 3,000 kok. Tengok tanya-tanya orang besar-besar. Orang peniaga besar-besar. Peniaga besar-besar. Hak ada sehar tu sehar ni. Yang mana menek? Semenek 1,000, semenek 2,000, semenek 500, semenek orang baba belajar, semenek 300 kok, semenek 20 kok. Apa dah? Yang mana menek? Apa ya ada ilmu kan talak dia tu. Bawa mari semua kita ni. Oh, ustaz, gena air tu lama dah. Lengah. Lepas tu nak jual pula, kena tunggu pula. Pagi gelap, mari hujan, tak boleh buat apa lah. Orang pun nak mari. Lepas tu kena taruh air semula. Bawa naik. Misalnya, bawa air sejuk ke apa, nak punah ke apa, kena bagi ke orang. Tengok agak jual manis, jual apa ya. Boleh jual, saya ada sains agak jual colek. Jual apa, ya pagi-pagi ya gini nak, ya beli ikan, beli apa punah colek dia mari jual. Borkat dana asal tu, ya mari tok di masjid. Mari tok mani-mani hak ya beli tadi, ada hak laku lah. Hak ni hak lebih. Ya kata kalau buat klip pun nak baik tak sejik. Budak-budak makan tak tarikat. Tak ada apa lah mana tak. Kita sekadar tu ya. Apa? Mengata ilmu kita sekadar tu, kita pelah. Kita letih, kita apa. Mengata, kan talak ni, bila orang ngaji kan talak tengok. Dia duduk saja ya, tapi dia panah pusing. Panah kau ni. Mana kata, ya ada ilmu, yang lain lah dah. Lepas tu lah. Suruh belajar ni, suruh mengaji ni. Suruh tahu ni. Dia suruh balik ke Tuhan suruh kita tu. Sampai ke dalam Al-Quran sampai kepada 31 kali Tuhan suruh kita tu. Baiklah, dia suruh fi majalil umur al-i'tiqadiyah, suruh tahu. Dia suruh tahu sakut dengan akidah. Nak tahu juga. Wa tasyri'iyah, sakut dengan syariat, dengan fiqh, dengan gapo hukum hakam. Nak tahu juga. Ada setengah kata, ustaz, kita tak boleh duk itu kata. Kita kena kecek buku hukum halal haram.
Nah, buku hukum syariat tu, hukum 5 ya. Buku akidah ni buku dalam, buku hati, tak ada cara tu Tuhan cara. Weh. Nah, Nabi kecek buku mula sekali, buku apa? Buku akidah mula-mula. Baik tu bang kata di kawasan kita ni tak tinggal syirik apa, kita nak kecek mana buku akidah apa? Buku dalam hati. Ya, faham dalam hati, tapi kena baik hati molek lah. Nabi mari tak ada ayat hukum halal haram lagi. Nabi ayat kata Tuhan adalah Allah, yang kamu syirik, yang kamu apa. Itulah mula-mula sekali. Nah, kita nak faham situ. Nah, yang kita faham kata kita kena ayat kat orang dah hukum 5 saja. Hukum sakut dengan semaya best saja. Dah akidah mula-mula. Sebab itulah dan rukun Islam mula-mula sekali ke apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akidah dulu. Sebab itulah kita kena kecek akidah banyak. Nah, ada pun kaktub, tak kaktub, hak tu cara nama sana kita. Dia mau setuju, tak setuju, hak tu, nah, bang kata, nah, hak tu serah pada Allah, kita kena royak. Akidah sebenar lagu ni, surah 34. Nampak tu? Kalau kita hidupkan akidah, senang kita dengan wairah corona. Wairah dah, corona tu, duduk di akidah kita. Kalau akidah kita tu rapat dengan Allah, akidah kita tu kuat dengan Allah. Kita berdoa, kita minta, kita menjauh, kita cari asbab untuk jauh, untuk sekat dia. Senang kita. Tapi kalau akidah kita ada, siap, wairah ni sebagai, dah, satu bala, satu apa, satu, tak ada siapa nak tolak dah dia, tak ada siapa nak sekat dah dia, tak ada siapa. Weh, bukankah Allah kata, dah tidak akan berlaku gapo di muka bumi ni melainkan dengan izin Allah kan? Itu akidah. Nah, kita kena faham. Nah, yang kata akidah kena tak tepi, kita dah kecek akidah. Nah, sebab bila kita kecek akidah tu, timbulkan seteru. Kalau kecek halal haram tak apa, tak ada seteru. Tak apa, tu hukum 5. Ni kita bagi tahu, kita kena faham semula pula. Akidah lah mula-mula. Nah, sebab itulah hak tu ajar mula-mula sekali ke apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni hari mula-mula sekali. Ketahuilah ni hang ngaji ni. Fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. We tahu situ dulu, we kenal situ. Sebab itulah we kenal, we faham ngaji. Nah, ngaji la ilaha illallah, we tahu, we reti molek, bukan sekadar ucap di mulut la ilaha illallah saja, dak. Faham molek kalimah la ilaha illallah. Wa nawaqiduha, dan perkara yang meruntuhkan la ilaha illallah tu gapo kata. Baru sedar. Kalau dak selarak kita, takut ni dak. Kita kena tahu kata bila kita ada la ilaha illallah, kita kena tahu kata Allah tahu berlaku. Allah boleh buat berlaku. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Langit lagi Allah boleh apa? Boleh merintah. Boleh bercara. Boleh bitai. Matahari tu boleh bercara. Nampak tu? Tu sang ya. Pas wairah corona ni. Wairah corona ni. Halut nak ya. Tu ada cara. Allahu akbar. Nampak kita ni kelih perih sungguh pada Tuhan kita. Pada Allah ni. Ni bang kata akidah ni. Itulah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala wala habba wala ratbin wala yabisin illa malaikat Tuhan tahu. Tidak jatuhnya satu pokok, satu daun kayu. Padang apa lah ni dalam dunia. Tepi rumah kita tu sepahang apa lah. Raja Miller tak? Sedeh tu. Serating tu. Berapa lah? Oh, tak ada bila. Bohlah. Sepahang kaya lah halus. Bohlah 1000 lah. Lebih ustaz. Tak apa lebih. Faham ni tak pemah kita. Sepahang pahala 10 faham. Jadi, dalam dunia ni ada pakai kayu. Berapa lah. Ada daun kayu berapa lah semua. Kalau kita nampak, tahu tak tahu. Atas bukit, pucuk bukit. Duduk di mana-mana. Kita tak tahu. Jadi, saya kata, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidak jatuhnya satu daun kayu. Tidak jatuhnya. Jatuh pah tu serang jatuh. Bawa atas tanah. Bunyi suara tak? Tak bunyi ni. Tak tahu. Pah nyakit tu tak tahu.
Memang kata kita perlu kembali kepada akidah. Nah, kepada akidah. Kepada faham tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Ni memang kata mula-mula tu hajar suhu kena akidah dulu. Bila kita faham tu nak balas banyak lah. Apa saya tak ada faham mula lagi. Mula. Jiran, jesing, kok tu, kok ni, piyo, kecek tahu. Nah, mengata tu ada masa muka pergi mari. Mengata kita mari kita kena Tuhan kita dulu. Betul seperti Rasulullah kena, seperti sahabat kena. Betul fa'lam annahu la ilaha illallah. وقد عقد البخاري لهذا الباب لهذه الآية بابا عنوانه باب العلم قبل العمل والعمل قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم فبدأ بالعلم. Saya ingat Imam Bukhari dia meletakkan satu bab, satu bot. Bot ke apa? Dalam kitab dia Sahih Bukhari. Nama dia ke apa? Babu al-ilm. Pada babnya ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum nak kata, sebelum nak amal. Mantap kita kena ngaji dulu. Dah. Lepas tu, bila kita balik dalam Quran ni, pergi cari tengok. Wa'lamu, fa'lamu ni, i'lamu ada apa dalam Quran. Sebut tadi katanya, hampir 31 kali suruh kita ngaji. Saudara dikasihi. Nah, di antaranya, wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. واعلموا أن الله سميع عليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أنكم إليه تحشرون واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Ini semua buku ilmu belaka. Ya saudara dikasihi. Nah, mana tahu? Kita kenapa? Kita kena belajar. Belajar kata Allah basir sifat dia. Allah sami', Allah alim, Allah apa lagi? Allah syadidul iqab, Allah ghafurur rahim. Semua tu kena tahu. Ni sakut dengan akidah. Sakut dengan golain pula, masya-Allah, dengan hukum. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى sehingga akhirnya. Nah, semua tu banyak tersakut dengan hukum pula. Yang kita berat hukum saja, kita mai tengok dari segi akidah kata. Dari segi akhlak kata, dari segi gapo kata. Nah, nampak tu? Betullah. Inilah ilmu. Nah, ilmu yang abang kata yang Tuhan, yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tambah. Suruh kita bertambah. Suruh kita minta dengan Tuhan. Supaya ditambahkan ilmu kita. Duk sekadar ni tak lagi ni. Kita kena ngaji. Sebab apa? Kita duk nak pada pelita. Duk nak pada cerah. Ilmu adalah pelita. Dia kita dak guna dia dak law tinggal dak gapo mampus sendiri. Betul lah ilmu ya. Bila kita nak cara dak gapo ya kau apa. Batu mula pecek pelita nak tak hidup cak mana pula. Tengok habis umur. Betul ilmu yang kena masuk mu. Ilmu yang kena masuk mu. Tak kira kita kerja ke apa. Ilmu kena ada. Mana tak? Kita taksiskan. Ada seorang itu. Dia mau kena berlaku. Dia tu saati. Dia apa saati? Dia pakai kijai ya. Tapi dia tak satu masuk untuk apa? Untuk dia belajar ilmu. Nampak tu tengok tu baiknya Imam Albani dah panggil tu. Dia duk apa? Dia duk bagi je, tapi dia tu mengaji, dia masuk pada ilmu dia. Banyak lagi ulama-ulama bila kita kelih. Al-Imam nampak tu? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam mana tu? Ada ilmu sikit sebanyak mana tu?
Dan ada ada ilmu beki harga apa sikit sebanyak, pandai tangan sebanyak, tapi dia tak tinggalkan ilmu. Ni berat ni kadang-kadang kita. Kita ada berat kan. Boleh kerja tinggal, tak ada mengajar, tak ada ngaji, tak ada gapo dak dah. Lepas tu lupa habis syahadah kita tu habis. Nah, walaupun cuk gapo nama tinggi secara mana, dia tak ada main dia, ada gapo lupa habis. Nah, lepas tu ni mengaji straight tak pandai buat gapo, tak lagi juga. Bagaimana kita nak jadi seorang ar-rajul alf, seorang syekh daripada Jordan. Dia ni ngaji habis doktor bahagia syariat. Dalam masa tu lah dia sebagai setapat. Dia boleh buat okbat umuh, okbat ni. Mana tak? Kena pandai, ada maharah. Nah, ada maharah. Nampak tu? Tengok imam-imam. Banyak imam-imam kita. Nah, yang ada panai. Panago ni. Pero kuda. Tarbiyatul khuyul. Yo kena go ni. Pana wak ni. Yang ni tak ana wak. Saya ngajar soy pana. Kalau ain saya tak pana. Tak leh, kena pandai. Nah, saya pana awak kalau ain belaka ikut nak sang mari. Pana belaka ha dunia, tapi ilmu agama so tak ana. Tak leh ikut tu kena we di gi dua halu dah. Nampak tu we ada kepandaian. Nah, Nabi kita pandai pera kambing. Pandai jaga amanah, pandai nego Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga dengan Nabi Isa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun sama juga. Pandai pera kambing. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada nabi malaikat dia tu gapo? Dia pera kambing. Nabi Dawud alaihi salam dia pandai menepo. Pandai buat besi. Pandai buat gotu. Pandai buat gotu goni mana tu semua tu panggil tu kepandaian maharat. Nabi Nuh alaihi salam pada kau. Apa yang pandai tu? Nabi Zakaria najjar. Necang kayu, necang gelengeh. Masya-Allah. Ni mana kata? Pandai kena apa? Kena ada kita. Selain pada kita boleh ilmu, kita kena ada pandai kata. Pandai itu panggil tu ilmu muktasabah. Ilmu muktasabah. Kita dapat kelih pada pok kita dah buat. Kita dapat kelih pada orang tepi kita dah buat. Kita frati ni. Semua panggil tu ilmu belaka. Dan ilmu paling itu sekali ilmu agama ni. Ni mengata untuk nak bawa kita kepada akhirat tu lah. Ilmu pada ayat tangi tu untuk nak bagi kita ni duduk di dunia ni dengan tak kena minta dekah dengan orang. Ilmu mana tak kena ada. Ilmu tu ilmu ni. Tapi ilmu akhirat ni lah. Ilmu agama ni lah yang nak bagi kita ni duduk semdun dalam duduk mengata tak ada saingat sebelah. Tak ada ilmu agama kita duduk saingat sebelah ni. Mula wayung halu, mula musim halu. Tapi kalau ada dua, ilmu ni pada, ilmu ni pada, ilmu nego pada, ilmu agama pada, ya pergi semdun. Tak ada berat belah dak. Ya saudara dikasih. Ini mana kata? Pentingnya saudara dikasih. Ya. Lagi pula kita dapati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala selalu dia tu memuji, selalu dia tu mengangkatkan darajah-darajah orang-orang berilmu. Dalam beberapa ayat di antaranya ayat yang Tuhan sebut dengan jelas tentang kelebihan orang berilmu tu dan kedudukan yang tinggi. Allah SWT firman dalam surah Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Maka di sini tu kita dapat bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia kata syahidallah, Allah saksi. Nampak tu?
Allah baik kata menjadi saksi, mengangkatkan darajah mereka manusia yang berilmu lebih daripada orang yang tidak berilmu. Allah mengangkatkan. Nampak tu situ tu? faqad dallat al-ayah ala anna syahadata ulil ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala biwahdaniyah tali syahadatahu li nafsihi bidzalika. Nampak tu? Jadi Allah SWT menyaksi kata dia tu dia tu berkata seorang esa. Nampak tu? Maka orang berilmu pun sama juga. Syahida alladzina amanu juga tu, alladzina utul ilma syahidu juga. Maksudnya orang berilmu bersaksi juga bahawa Allah SWT satu. Allah mula-mula sekali dia tu bersaksi kata dia tu satu. Tidak ada Tuhan selain pada dia. Dan orang yang menyaksi kata Allah satu juga siapa? Iaitu orang berilmu tu. Nampak tu? Dan malaikat juga mari saksi. Katanya Allah Taala tu satu. Nampak tu? Jadi gimari Allah, malaikatnya dan orang berilmu pun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan malaikatnya dalam menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan malaikat Allah. Ini satu. Kemudian yang kedua pula, iqtiranu syahadatihim bi syahadatihi subhanahu wa syahadati malaikatihi. Supaya sana Ustaz ayat. Katanya, mari duduk sekali penyaksian orang berilmu bersama dengan penyaksian Allah Subhanahu wa taala dan penyaksian para malaikatnya. Syahidah. Masuk ada bawah kalimah syahidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan malaikat Allah ni. Dia tahu malaikat orang ngaji. Malaikat orang ada ilmu. Pak Ustaz dia tu naik ke langit dah, naik ke langit, naik ke bulan bintang. Turun mari duduk sujud lagi pada tahi lembu. Duduk sujud pada lembu dah, duduk sujud lagi pada lembu pada gapo. Hak tu bukan lagi tu ilmu tu. Jadi semua ilmu fak ya kaji, fak ya gapo boleh tapi tak kena Tuhan sekarang. Letih. Sebab kita ayat katanya, fak dia tu tahu kata virus corona. Saipan ni tapi tak kena Tuhan lagi teruk tu. Dikaji boleh. Katanya ada virus ni. Dengan guna mikroskop. Hak berjuta-juta kali boleh tengok, boleh besar, boleh khayal ke apa tu dah. Nampak tu? Tapi tak tahu, tak kena Allah Subhanahu Wa Taala ni teruk. Ini bukan maksud alai ulul ilmi. Ulul ilmi di sini, orang yang berilmu di sini, mengata orang yang tahu kata Allah Subhanahu itu satu, tidak ada Tuhan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makna kata istishhaduhum duna ghairihi min al-bashar, iqtiranu syahadatihim bi syahadati subhanahu wa syahadati malaikati, anna fil ayat tazkiyatun lahum wa ta'dila. Fa inna Allah la yashhadu min khalqihi illa al-udul. Dalam ayat ni nak membersihkan dan nak memuliakan, nak kata hamba hak sangat betul, sangat kena, sangat reti, sangat tahu. Berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan malaikat, makhluk dia yang betul, iaitu manusia yang berilmu. Malaikat ni cakap dah. Syaitan tak ada masuk sini. Nampak tu? Masuknya apa? Masuknya Allah sendiri, masuknya malaikat sendiri, masuknya manusia yang ulul ilmi, yang berilmu. Saudara dikasihi. Wasafa Allah Ta'ala lahum bi ulil ilmi wa hadha yadullu ala ikhtisasihim bihi wa annahum min ahlihi wa ashabihi. Allah mensifatkan mereka itu dengan ahlul ilmi. Maka Tuhan mensifatkan dengan sifat demikian, tidak lain tidak bukan kerana mereka ni adalah ahlinya. Adalah orang yang apa? Orang yang menjadikan pakar Fujian dalam ilmu pengetahuan, iaitu orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima pula, annahu subhanahu istashhada bihim ala
ajli mashhudin ala ajalli mashhudin bihi wa a'zamihi wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wal azimul qadir innama yastashhidu lahu bi akabiril khalqi wa sadatihim. Allah Subhanahu wa taala memberi bukti atau menunjukkan bahwasanya perkara yang mereka itu, yang para ilmu, para pakar ilmu tu menjadi saksi terhadap apa? Terhadap satu perkara yang sangat besar, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ni perkara hak besar, hak tinggi sekali. Syahadatu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah ni, tidak siapa yang boleh mengaku, menyaksi malaikat orang yang sangat pakar, orang yang sangat berilmu. Maka bila benda ni besar, kena ada orang mari duk percaya pada dia, duk mari duk saksi pada dia, kena orang yang besar juga di pandangi Allah Subhanahu wa taala, itu orang berilmu, orang perempuan tak lagi. Dekat sekadar mucak aja pagi-pagi asyhadu an la ilaha illallah daripada semaya, daripada iftitah semaya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Royak tu la syarikalah. Lepas tu pergi minta dengan pokok kayu, pergi pelepah, pergi duk percaya kepada hari, pergi percaya kepada gotu, pergi buat syirik dengan Allah, duk buat azimat, duk buat pelarih, duk gapo tu. Tadi kata wajah tu wajhil ladzi khalaqas samawati, lepas tu kata la syarikalah. Mulut saja ya. Tapi akidah tidak sapa lagi situ. Mana tak? Orang yang nak kata tidak ada Tuhan malaikat Allah ni, orang yang berilmu, orang yang Tuhan pilih kalau dah. Dalam apa? Dalam nak mentahkikkan, nak membuktikan la ilaha illallah tu, tidak ada Tuhan malaikat Allah. Lagi pula, Allah Subhanahu wa taala ayat kata mereka itu tu qa'iman bil qisti. Mereka itu selalu selalu apa? Selalu mendirikan kebenaran, mendirikan keadilan, mendirikan kebenaran dan keadilan pada tiap segi. Dari segi akidah, dari segi hukum hakam, dari segi syariat, dari segi paling kata gapo-gapo lagi muamalah gapo nama tu, munakahat, dari segi hukum gapo nama tu siap. Fa dia tu qa'iman bil qisti, selalu mendirikan keadilan. Dan kebenaran. Al-qisti maksud al-adlu dan al-haqqu. Ni makna kata orang yang reti inilah yang boleh kita ambil ilmu daripada dia, kita boleh ambil hukum daripada dia. Orang yang tak reti tu letih. Makna kata Tuhan tidak aku demon ni. Orang yang tak reti Tuhan aku apa? Aku orang mana? Orang yang berilmu, ulul ilmi. Betullah setengah-setengah para ulama dia kata khudhul ilma min akabiril ulama. Ambillah ilmu-ilmu daripada apa? Daripada ulama-ulama yang besar. Besar di sini ulama-ulama yang kata dulu. Dulu di sini tu ambil daripada Nabi SAW, sahabat dan tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in. Mana kata dulu ni? Tua sekali ni. Mana kata kita klik situ dulu. Saudara dikasih. Kemudian mana kata semua yang kita sebut tadi tu nak menunjukkan kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kita dapati ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan kelebihan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Insya-Allah kita akan sambung pada siri akan datang karena masa kita telah sampai pada penghujungnya. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.